Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada pendengar sekalian, kita menyambung membicarakan berkenaan dengan tafsiran yang ringkas tentang surah Al-Kawthar, di mana kita telah menyelesaikan membicarakan berkenaan dengan ayat pertama daripada surah Al-Kawthar ini sendiri. Maka pada hari ini kita akan menyambung pada ayat yang kedua daripada surah Al-Kawthar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Baik, kita kalau melihat pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khususnya buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi umumnya ditujukan pada kita semua, adalah memerintahkan untuk melakukan ibadat solat. Dan kita sedia maklum bahawasanya setelah mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan berkenaan dengan nikmat yang khusus diberikan buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat pertama daripada surah Al-Kawthar, maka Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan memerintahkan untuk melakukan solat. Dan kita sedia maklum juga bahawasanya kebiasaannya itu apabila kita membicarakan berkenaan dengan nikmat, maka ia selalunya itu digabungkan dengan sifat atau perbuatan syukur. Jadi kalau nikmat kita diberikan, kita selalu dituntut untuk membalasnya dengan setidaknya menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memulakan pada ayat yang kedua ini dengan perintah bersyukur, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan perintah untuk melakukan solat? Baik. Jawapan pada soalan yang baru dikemukakan ini telah dijawab oleh beberapa ulama-ulama tafsir, di mana mereka juga ada berbagai pendapat. Di antaranya adalah apabila kita membicarakan berkenaan dengan syukur ini pada dasarnya ia ini mempunyai 3 rukun. Syukur ni pada dasarnya ia mempunyai 3 rukun. Rukun yang pertama adalah rukun yang berkaitan dengan hati. Rukun yang kedua, ia berkaitan dengan lidah. Dan rukun yang ketiga adalah ia berkaitan dengan perbuatan kita sendiri.
Yang pertama tadi kita membicarakan rukun yang berkaitan dengan hati, iaitu apabila kita membicarakan berkenaan dengan syukur, kita meyakini dan mengetahui dalam hati kita bahawa nikmat itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat, bukan yang lain. Dan kita sedia maklum, nikmat yang kita dapatkan itu terkadang ia melalui perantaraan, terkadang ia tidak melalui perantaraan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nikmat tersebut. Nikmat yang melalui perantaraan itu memang jelas, kan? Yang kita namakan dengan wang ringgit, keluarga, anak isteri, rumah dan sebagainya. Naik pangkatnya, bertambah gajinya, subhanallah. Ini semua adalah dinamakan sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan. Tetapi tetap ia berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nikmat yang diberikan kepada kita tanpa melalui perantaraan juga, contohnya seperti nikmat kesihatan, nikmat umur. Kita yang sedang mendengar, Al-Fakir yang sedang menyampaikan, sedang mengungsikan juga, umur ni nikmat daripada Allah yang Allah berikan dengan tanpa perantaraan. Begitu juga dengan nikmat taufik dan hidayat. Diberikan kepada kita nikmat Islam. Diberikan kepada kita ilmu. Ilmu atau kita namakan sebagai hidayat. Kita mendapatkan pengetahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana hendak melakukan solat dengan sempurna. Bagaimana hendak menutup aurat. Bagaimana nak menjaga diri kita daripada melakukan maksiat. Ini semua yang dinamakan sebagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan nikmat taufik. Tahu saja tak cukup, tapi harus kita lakukan. Jadi hidayat itu merupakan pengetahuan, tahu macam mana nak lakukan solat dan sebagainya. Taufik itu adalah kita dapat melakukan apa yang kita tahu tu. Tahu saja macam mana nak solat, tapi tak solat pun tak guna. Maka kita perlukan taufik daripada Allah. Kekuatan yang Allah jadikan dalam diri kita, agar mana kita dapat melakukan apa yang telah kita ketahui. Sebab itu, taufik dan hidayat itu selalu dia berpasangan. Hidayat datang dulu, yang bererti pengetahuan. Taufik itu perbuatannya. Jadi kalau kita di hidayat, tapi kita tak dapat taufik pun tak berguna. Tahu saja doa makan, tapi tak pernah baca doa bila makan. Sama lah. Kan? Tahu saja doa masuk bilik air, keluar bilik air. Doa keluar rumah, doa masuk rumah. Tahu je. Tapi buat tak? Tak. Pasal tergantung kepada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kita dapat melangkah keluar rumah menuju ke masjid. Juga adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana diri kita sendiri. Apa yang nak kita faham di sini adalah ini nikmat-nikmat yang kita dapat, nikmat kesihatan, nikmat umur, nikmat petunjuk, nikmat hidayat, nikmat taufik. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana usaha kita. Bukan kerana kita sendiri. Bukan kerana kepandaian kita, kekuatan kita, bukan. Kita pergi gym sekalipun, kalau kita tak dapat taufik, tapi tetap kita tak boleh nak semayang pun. Pasal ini semua datang daripada Allah. Jadi sebab itu, apabila kita bicarakan tentang nikmat, ia yang berkaitan dengan rukun yang pertama, iaitu hati, ia adalah meyakini bahawasanya semua ini nikmat-nikmat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada melalui perantaraan ataupun tidak melalui perantaraan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rukun yang berkaitan dengan lidah. Iaitu apabila kita menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menunjukkan kesyukuran kita dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sebut alhamdulillah ke,
Atau nak lebih sempurna, Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini yang seperti mana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, seperti mana yang tertulis dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lafaz pujian kepada Allah yang bersifat umum, bermakna bersifat menyeluruh. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Jadi ini contoh. Dinamakan sebagai syukur, rukun yang kedua yang berkaitan dengan lidahnya. Yang ketiga adalah apabila kita membicarakan berkenaan dengan syukur, yakni syukur yang berkaitan dengan perbuatan kita. Iaitu kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berkenaan dengan merendahkan diri kita, bermakna kita taat dengan perintah Allah. Mana yang Allah larang, kita tinggalkan. Mana yang Allah perintah, kita lakukan. Jadi, ini semua, ketiga-tiga rukun ini, rukun hati, rukun lidah dan rukun perbuatan, ini semua digabungkan ada di dalam perbuatan ibadat solat. Semua ada. Hati, kita niat ketika melafazkan takbir atau ihram. Lidah, kita memuji Allah. Segala bacaan yang kita baca di dalam solat. Perbuatan, rukun-rukun solat yang kita makan rukun fi'li, rukun-rukun perbuatan di dalam solat. Semuanya kita lakukan. Maka sebab itu para ulama mengatakan bahawasanya maka perkataan perintah melakukan solat di sini adalah sangat-sangat bersesuaian. Merangkumi segala-galanya daripada perbuatan ataupun rukun-rukun bersyukur. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah mereka mengatakan yang dimasukkan dengan fasalli di sini, maka dirikanlah solat, maknanya maka bersyukurlah kepada Allah. Ini pendapat juga. Saya cuma kongsikan saja apa yang tertulis dalam kitab-kitab tafsir. Pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya yang dimasukkan dengan maka dirikanlah solat, iaitu maka bersyukurlah kepada Allah. Fasalli li rabbika, maka dirikanlah solat untuk Tuhanmu, maknanya maka bersyukurlah kepada Tuhanmu. Baik. Yang ketiga adalah perkataan fasalli ini lebih sesuai digunakan daripada perkataan bersyukur. Allah tak mengatakan fashkur li rabbika. Allah mengatakan fasalli li rabbika. Kenapa? Pendapat yang ketiga ini mengatakan ia lebih utama mendahulukan fasalli kerana kalau perintah fashkur, bersyukurlah kepada Allah, maka orang-orang di sekeliling Nabi SAW ketika itu di zaman Mekah, mereka akan menyangka bahawa baginda sebelum ini bukanlah orang yang bersyukur kepada Allah. Sehingga kena perintah, sehingga kena disuruh oleh Allah, baru Nabi nak bersyukur. Boleh jadi timbul sangkaan orang-orang yang tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin, orang-orang Islam sekalipun, mereka akan menyangka bahawasanya apabila Allah memerintahkan, andai kata Allah merintahkan, instead of memerintahkan lakukan solat, tapi Allah perintahkan untuk bersyukur, seolah-olah mereka akan menyangka bahawasanya Nabi sebelum ini tak pernah bersyukur. Sampai Allah nak kena suruh, baru Nabi nak bersyukur. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan solat, dan orang-orang di sekeliling Nabi, orang-orang masyarakat di Mekah itu mengetahui bahawasanya perintah solat itu adalah perintah yang baru. Jadi seolah-olah perintah itu baru turun kepada Nabi SAW. Nabi baru saja menerima perintah solat seolah-olah seperti itu. Jadi Nabi baru introduce. Subhanallah. Jadi apabila Allah menggunakan perkataan fasalli, orang-orang tidak boleh lagi mengatakan bahawasanya Nabi tak pernah bersyukur ke dan sebagainya. Kalau berkenaan dengan semayang, ya benar, kerana sebelum Nabi mendapatkan wahyu, Nabi tidak pernah solat. Ataupun Nabi beribadat mengikut syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, syariat Nabi Ibrahim AS. Sehingga kita sedia maklum Nabi menyendiri di dalam Gua Hira, di Jabal Nur.
Subhanallah. Dan untuk pengetahuan jemaah sekalian, orang yang pertama yang melakukan perbuatan menyendiri ni, menyendiri berasingan daripada masyarakat di tempat Gua Hira itu, orang pertama yang melakukan perbuatan itu adalah datuk Nabi sendiri yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah orang yang pertama yang melakukan perbuatan demikian. Sebab itu Nabi SAW tahu kat mana Nabi nak pergi, nak menyendiri ketika itu. Kerana sudah ada orang yang melakukan perbuatan itu sebelum Nabi. Subhanallah. Jadi sekarang ni jelas. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita melakukan solat atau memerintahkan Nabi untuk melakukan solat setelah mana membicarakan berkenaan dengan syukur. Setelah mana membicarakan berkenaan dengan nikmat. Jadi dia ada tiga. Pertama, memang solat itu sesuai kerana ia merangkumi tiga-tiga rukun syukur. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan perintah solat sini adalah perintah untuk bersyukur. Ketiga, kalau anda kata disebutkan perintah bersyukur, perintah yang ketiga, mereka mengatakan, para ulama mengatakan, kalau anda kata diperintahkan untuk bersyukur, maka akan timbul di dalam pemikiran mereka bahawa Nabi sebelum itu tidak pernah bersyukur. Tetapi apabila Nabi diperintahkan untuk melakukan solat, dan itu adalah perbuatan yang jelas. Kerana sebelum Nabi mendapatkan wahyu, Nabi belum melakukan solat lagi. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan menyambung pada minggu hadapan membicarakan berkenaan dengan ayat yang kedua surah Al-Kautsar ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.